إلى حضرة نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلى هلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa masjid yang hadir, seterusnya yang saya hormati lagi saya sayangi ayah dan bunda saya yang hadir pada malam yang barakah ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnia serta inayah pertolongan Allah dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan kita, iaitulah salat fardu maghrib yang ditunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib dengan masa, peluang dan ruang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isyak sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ni berlangsung, insya-Allah. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih lagi pada hadis yang pertama di bawah tajuk pada menyatakan niat dan ikhlas. Pada kuliah kita yang sebelum ini kita telah pun baca sebahagian daripada hadis ini. Insya-Allah kita sambung kembali hadis yang sama. An Amiril Mu'min Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu
wa man kanat hijratuhu lidunya liyusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqa Rasulul Karim. Ru'ah muttafaqun alaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya sahaja segala amalan itu dengan niat, dan hanya sahaja bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan diperolehinya, atau perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya sahaja segala amalan itu dengan niat, dan hanya sahaja bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Ibu dan ayah yang saya hormati, seperti yang kita sebut sebelum ini, inilah dalil yang di mana setiap perbuatan amal itu wajib dimulakan dengan niat. Tak kiralah apa jua perbuatan amalan yang kita buat, mestilah dimulakan dengan niat. Kesemua ulama fiqh, a'immatul fuqaha, imam-imam fiqh yang 4 tu, mereka berittifaq. Ittifaq ni maksudnya mereka bersetuju. Majoriti ulama mengatakan bahawa niat merupakan rukun yang wajib dalam setiap amalan ataupun dalam setiap perbuatan manusia, terutamanya dalam bab ibadat. Jadi niat itu wajib. Imam Abu Hanifah niat wajib, Imam Malik niat wajib, Imam Asy-Syafi'i sudah tentulah niat itu wajib. Imam Ahmad pun sama, niat itu merupakan rukun dan ia adalah wajib. Terutamanya dalam bab ibadat. Macam kita pernah sebut dulu, bila salat dia, niat merupakan rukun. Bila mandi junub ya, mandi wajib ya, niat merupakan rukun. Bila tayamumnya, niat merupakan rukun. Bila buat bila pakai ihram, pakai pakaian ihram, mesti dengan niat. Kalau tak niat, dia sekadar pakai sahaja. Tapi kalau niat ihram, dia jadi pakaian ihram. Tawaf pun kena niat. Bila mana kita dah sampai dekat traffic light, dan lampu warna hijau tu kan, bila sampai situ ada satu garisan. Garisan tu dia betul-betul bertentangan dengan Hajarul Aswad. Bila sampai di garisan tu, maka kita kena niat tawaf. Jadi niat juga. Tak boleh pusing lagu tu tanpa niat. Kalau tak sah. Bila tak ada niat. Nampak? Kena ulang balik. Pusing sampai 7 kali, baru teringat, lupa niat, kena pusing balik. Tak boleh kata orang kira selesai. Tak boleh. Sebab dia wajib. Sebab itu dalam semua amal perbuatan, niat itu merupakan wajib. Apa dalilnya? Ini hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian Nabi sebut lagi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluh fahijratuhu ilallahi wa rasuluh. Barang siapa adalah hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk kerana Allah dan Rasulnya. Hadis ini dia berkait dengan satu peristiwa yang di mana ketika umat Islam pergi berhijrah ke Madinah, iaitulah kaum muhajirin, orang-orang muhajirin pergi berhijrah, pergi ke Madinah. Atas beberapa sebab yang berlaku di kota Mekah. Saya nak cerita tentang kenapa berlakunya hijrah ni, panjang ceritanya.
Tapi saya ingat ibu dan ayah saya tahulah tentang peristiwa hijrah tu. Salah satu kenapa ataupun sebab berlakunya hijrah, kerana pada waktu itu orang Islam di Mekah ditindas, dizalimi. Sampai ada yang sampai orang musyrikin Mekah, peniaga-peniaga yang berniaga di Mekah, semuanya memboikot orang Islam. Lalu orang Islam nak makan apa? Nak minta bantuan apa? Benda ini berlaku begitu lama, sehinggalah Nabi perintahkan untuk umat Islam ketika itu yang berada di kota Mekah untuk pergi berhijrah ke Madinah, dengan harapan kita dapat bantuan di sana. Sebelum Nabi suruh orang Islam pergi ke Madinah, asalnya Nabi nak suruh mereka pergi mana? Sebelum pergi Madinah, Madinah ni dah lepas dah. Sebelum tu, asalnya Nabi nak suruh orang Islam pergi mana? Asalnya untuk pergi ke Taif. Asalnya pergi ke Taif. Tapi Nabi pergi dulu. Nabi pergi untuk minta bantuan di Taif. Tapi apa penduduk Taif buat? Penduduk Taif sambut Nabi dengan dibaling batu, dengan baling batu, dengan baling najis unta. Macam-macam. Nabi pergi dengan harapan nak minta bantuan supaya orang Islam dapat duduk di Taif buat seketika. Pasal dekat Mekah tak boleh pergi dah. Macam-macam penindasan yang berlaku di kota Mekah. Jadi pergi ke Taif. Tapi bila mana sampai di Taif, penduduk Taif sambut Nabi dengan baling batu, dengan baling najis unta. Sebab apa Nabi pergi ke Taif untuk minta bantuan? Kerana adik-beradik di sebelah Nabi, sebelah ibunya Aminah, banyak duduk di Taif. Jadi nak minta tolong adik-beradik lah. Tapi apa yang mereka buat kepada Nabi, itulah cara mereka sambut. Kemudian Nabi pergi dengan anak angkat dia. Siapa? Zaid bin Harithah. Dah begitu cara orang Taif sambut, Nabi pun pulanglah semula ke Mekah. Dalam perjalanan balik, bayangkan baling batu, kena baling batu darah. Dalam riwayat kata darah bercucuran sehingga sampai ke buku lali Nabi. Nabi jalan terhuyung hayang waktu tu pasal darah curah-curah kan. Dan bila Nabi berjalan dengan Zaid papah Nabi, dalam perjalanan Nabi hampir jatuh pingsan pasal darah keluar banyak. Masa Nabi nak rebah tu, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril kata, wahai kekasih Allah, sekiranya kamu perintahkan kepadaku untuk ambil Jabal Taif, untuk ambil gunung ataupun bukit Taif, untuk dihempuk dekat penduduk Taif, segera aku lakukan. Nabi jalan huyung hayang nak pingsan, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril kata, wahai kekasih Allah, sekiranya kamu perintahkan aku untuk ambil bukit Taif, hempuk dekat penduduk Taif ni, segera aku buat. Tinggal lagi Nabi angguk ya. Kalau Nabi angguk, mungkin hari ni kita tak dapat nak dengar nama satu tempat namanya Taif. Mungkin hari ni kita tak dapat nak pergi ziarah di satu tempat namanya Taif. Tapi Nabi kata apa? Da'a ya Jibril fa innahum qaumun la ya'lamun. Biarkanlah mereka wahai Jibril. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tak tahu apa-apa. Itulah baginda Nabi SAW. Kalau orang buat kat kita lah lagu tu kan, malaikat mai, wahai Amsyar, kamu perintahkan aku untuk ambil gunung Everest, untuk hempuk dekat penduduk Intan Mah ni, segera aku buat. Kalau ikutkan kita lah manusia ni, wahai malaikat Jibril, jangan ambil gunung Everest saja, apa segala jenis gunung ambil semua, hempuk bagi mampu semua, senang. Kalau kita kan, orang dah sambut lagu tu.
Tak, tapi Nabi tak. Nabi sayangkan penduduk Taif, sekalipun mereka sambut dengan baling batu, baling najis dan sebagainya. Tak. Sebab itulah, semasa itulah datanglah beberapa orang sahabat mengadu kepada Nabi tentang apa yang dibuat oleh kafir Quraisy kepada Nabi di Mekah. Apa yang kafir Quraisy buat kepada orang Islam di Mekah. Lalu Nabi perintahkan beberapa orang untuk pergi ke satu negeri, iaitulah Habsyah. Hijrah yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam, tetapi bukan semua, hanya 70 orang sahaja yang pergi ke Habsyah. Nama Allah ni Ethiopia. Kalau dulu namanya Habsyah. Habsyah ni bahasa Arab. Bahasa kita Ethiopia. Ethiopia tu Habsyah lah. 70 orang sahaja yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far? Abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Rombongan itu diketuai oleh Ja'far. Tapi waktu tu taklah semua orang Islam yang pergi. Hanya 70 buah keluarga sahaja. Selepas itu penindasan demi penindasan yang berlaku, sehingga kan orang Islam tak sanggup. Saya pernah sebut dulu, semasa berlaku penindasan terhadap orang Islam di kota Mekah, kenapa Nabi tak suruh awal-awal lagi orang Islam keluar ke Mekah, keluar dari Mekah pergi ke tempat lain? Walaupun pada waktu itu musyrikin Mekah dah buat macam-macam, seksa, kemudian apa lagi, boykot. Kalau kita baca kitab fiqh sirah kan, yang dikarang oleh Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Buti, ada menyebut orang Islam di pulau selama hampir 2 tahun di Mekah. Bila mana orang Islam nak keluar pergi beli makanan, mereka katuk kedai. Ada pula bila mana ada pedagang-pedagang luar datang berdagang dekat kota Mekah, Abu Lahab dia tempit. Dia kata apa? Wahai pedagang-pedagang Arab, wahai pedagang-pedagang asing, jika kamu nampak orang Islam datang untuk beli kepada kamu, naikkan harga. Sampai tahap begitu. Awal lagi orang Islam dah kena. Tapi kenapa Nabi tak suruh awal-awal? Kita ni dah lama dah, kita ni dah kena seksa dah ni, tak apalah, hampa nak keluar dah daripada Mekah ni, pergi tempat lain minta bantuan. Duduk kat Mekah tak boleh dah. Kenapa Nabi tak keluar arahan pada awal-awal? Kerana Nabi tunggu wahyu daripada Allah. Kerana Nabi tak boleh, Nabi takkan bertindak selagi mana tak ada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Allah kata para nabi itu tidak mengungkapkan berdasarkan nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Para nabi tidak mengungkapkan sesuatu berdasarkan nafsunya, illa wahyun yuha, melainkan apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Nabi-nabi takkan boleh bagi, maksud kata bukan Nabi tak mau bagi, oh tak apalah kita dah lama kena ni, pakat keluar. Bukan. Nabi tahu orang Islam ditindas, tapi belum ada wahyu lagi. Belum ada wahyu untuk perintah Nabi untuk diperintahkan Nabi dan umat Islam pada ketika itu untuk keluar daripada kota Mekah, pergi minta bantuan di tempat lain. Nabi tak boleh ambil tindakan sendirilah. Ada hikmahnya. Hikmahnya ialah itulah Nabi, tak akan langgar sikit pun perintah Allah. Kalau Nabi buat tindakan sendiri, mungkin hari ini orang akan hujah bahawa Muhammad telah melawan perintah Tuhannya. Contohnya pasal hijrah. Wahyu tak ada, tapi dia suruh umat Islam pergi berhijrah. Mungkin orang akan guna dalil ataupun orang akan guna ayat itu. Itu sebablah kenapa belum ada sebarang dalil ataupun wahyu untuk perintahkan Nabi dan umat Islam keluar. Sehinggalah wahyu turun, barulah diperintahkan untuk orang Islam keluar daripada kota Mekah, pergi berhijrah di satu negeri namanya negeri Tayyibah, ataupun hari ini kita panggil sebagai Madinatul Munawwarah.
Tak. Semasa berlakunya kes hijrah ni, masa umat Islam pergi berhijrah ke Madinah, pada waktu itu ada daripada kalangan mereka berhijrah, niat mereka bukanlah kerana Allah dan Rasul. Ada daripada kalangan mereka niat berhijrah kerana nakkan sesuatu. Tetapi tu sebab Nabi kata faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kerana Allah dan Rasulnya. Tak. Maksud kata ada yang pergi berhijrah kerana semata-mata hanya senya kepada Allah dan juga kerana Rasulnya. Maka orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka Nabi kata mereka akan dapatlah Allah dan Rasul. Kemudian Nabi sebut lagi, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan diperolehinya atau perempuan yang ingin dikahwininya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang berhijrah kepadanya. Ada yang pergi berhijrah kerana nakkan habuan dunia. Dan tak kurang juga ada yang pergi berhijrah kerana nak kahwin dengan perempuan Ansar. Nak kahwin dengan perempuan Ansar, yakni penduduk Madinah. Makna kata ada yang niat macam itu. Tu sebab Nabi pesan, kalau niat kerana Allah, kalau kamu berhijrah kerana Allah dan Rasul, dapatlah Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu niat nakkan habuan dunia, niat nak berkahwin dengan perempuan Ansar, kamu akan dapat apa yang kamu niat. Maka pengajaran daripada hadis ini, niat ini memainkan peranan yang paling utama dalam setiap tingkah laku perbuatan kita. Kalau kita niatkan sesuatu tu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapatlah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita niatkan nakkan dunia ataupun habuan dunia, nakkan sesuatu daripada cebisan dunia ini, maka dia akan dapatlah apa yang dia niatkan. Tak. Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW sebut, Innallah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam sebuah hadis Nabi kata, Innallah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa parah kamu dan tubuh badan kamu. Nabi kata Allah tak tengok rupa parah kita, Allah tak tengok tubuh badan kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi apa yang Allah tengok? Allah tengok apa yang ada di dalam hati kamu dan apa yang kamu kerjakan, apa amalan yang kamu buat. Allah tak tengok rupa parah. Tak. Bilal bin Rabah, kita kenal Bilal, seorang hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Tak. Bilal ni merupakan hamba kepada Umayyah bin Khalaf yang last kali dia dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bilal ni hamba. Tak. Last kali Abu Bakar membebaskan Bilal. Dia bayar duit lah untuk bebaskan Bilal. Dia bayar duit kepada Umayyah. Bilal bin Rabah, seorang hamba yang berkulit gelap. Tak. Sebahagian dalam Hayatus Sahabah, dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Ar-Rifa'at, menyebut bahawa Bilal ni kulitnya gelap, rambutnya kerintin. Tak. Dia seorang Arab yang gelap kulitnya.
dan dia seorang hamba. Walaupun kulitnya gelap, rambutnya kerintin, walaupun dia seorang hamba, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi mendengar geseran seliparnya, geseran kasutnya dalam syurga. Semasa Nabi balik daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kata kepada Bilal, "Ifrahu ya Bilal, ifrahu ya Bilal, ifrahu ya Bilal." Gembiralah kamu wahai Bilal, gembiralah kamu wahai Bilal, gembiralah kamu wahai Bilal. 3 kali Nabi sebut. Bilal terpinga-pinga, pasal apa? Tak, kerana aku mendengar telapak kakimu di dalam syurga. Tak. Bilal bin Rabah, seorang hamba yang sangat sayangkan Nabi, sehingga kan dia walaupun dia diseksa oleh Umayyah. Saya pernah sebut dulu, tak, Bilal diseksa oleh Umayyah. Bayangkan, kakinya diikat pada seekor kuda, tangannya pula diikat pada seekor kuda yang lain. Lalu Umayyah suruh kuda 2 ekor ni dak lari dalam bentuk silang. Bayangkan, tangan Bilal diikat pada seekor kuda yang lain, kaki Bilal pula diikat pada seekor kuda yang lain. Umayyah suruh kuda ni berlari dalam bentuk silang. 1. Tak, itu belum cerita lagi Umayyah seksa Bilal di hadapan penduduk Mekah, dijemur Bilal di tengah padang pasir. Tak, tu belum kita cerita hak tu lagi. Tapi tak pernah lekang di mulutnya, sentiasa menyebut ahadun ahad, ahadun ahad. Tak pernah lekang di mulutnya demi mempertahankan akidahnya. Sumayyah, ibu kepada Ammar ibn Yasir, juga wanita yang pertama syahid dalam Islam, pun sama, dipaksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyebut anna Lata wa Uzza itu adalah Tuhan. Sesungguhnya Lata dan Uzza itu adalah Tuhan. Tapi Sumayyah tetap mempertahankan akidahnya. Yang mempertahankan akidahnya, tetap mengatakan kalimatun tayyibatun la ilaha illallah. Nah, itulah para sahabat dahulu. Mereka mempertahankan agama mereka. Mereka mempertahankan baginda Nabi SAW sekalipun macam-macam cabaran dan dugaan yang mereka lalui. Pada hari ini orang senang-senang hina Nabi, kita dengar ya, kita tengok je, tak ada buat apa-apa. Tak ada langsung mahabbah ila Rasulillah, tak ada langsung kasih sayang kepada baginda Nabi. Tak, orang hina Nabi kita. Orang buat karikatur, orang buat gambar, lukis kartun, buat kartun. Tak, menggambarkan baginda Nabi ni seorang yang gila seks. Tak, kadang kita nak sebut pun Allah tak mampu untuk kita menyebutnya. Tapi itulah yang dibuat oleh orang sekarang ni. Tak, tapi kita langsung tak mempertahankan baginda Nabi. Malah kita hanya melihat, tengok sahaja. Tak ada langsung. Tak. Sebab itu Allah sebut dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ali Imran. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya mereka mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikutlah baginda Nabi SAW, nescaya mereka akan mendapat kasih sayang Allah. Nak dapat kasih sayang Allah, ikut Nabi. Itulah yang dimaksudkan. Jadi Bilal bin Rabah, kita patah balik cerita Bilal tadi ni, walaupun dia diseksa macam-macam dengan seksaan, tetapi dia seorang hamba yang sangat mencintai baginda Nabi. Bila sebut nama Bilal, dia merupakan muazzin Rasulullah. Dia azan hanya untuk apa? Dia azan pada zaman Rasulullah. Lepas Rasulullah wafat, dia dah tak azan dah. Bayangkan. Kerana apa? Kerana dia teringatkan baginda Nabi. Sebab tu dia tak mampu untuk mengungkapkan lafaz-lafaz azan tu.
Tak, dia tak mampu. Kerana bila dia azan sahaja, dia menggambarkan baginda Nabi ada di belakangnya. Tak. Sebab apa Nabi pernah sebut kepada Bilal, ya Bilal, arihna. Arihna ya Bilal, hiburkan kami wahai Bilal. Tak, hiburkan kami ni maksudnya hiburkan kami dengan suara kamu wahai Bilal, yakni suara azan Bilal. Tak, itu maksudnya. Jadi Bilal walaupun dia berkulit gelap, tak, dia menjadi seorang hamba Allah yang cukup Allah Ta'ala sayang. Kerana dia sayangkan baginda Nabi, kerana dia sehinggakan telapak kakinya didengari oleh Rasulullah di dalam syurga. Sebab itu Nabi kata Allah tak tengok rupa parah, Allah tak tengok tubuh badan yang besar ke kecil ke, Allah tak tengok pun. Tapi apa yang Allah tengok? Allah tengok hati kita, Allah tengok niat kita. Bila sebut hati, dia berkait dengan niat. Dan juga amalan kita. Kalau hati kita, niat kita adalah niat yang baik, mudah-mudahan Allah permudahkan niat kita. Kalau kita niatkan sesuatu yang baik. Sebab itu setiap perbuatan yang kita nak buat, niatlah kerana Allah, maka perbuatan tersebut akan menjadi ibadat. Kita nak main masjid, kita niat kerana Allah, dia jadi ibadat. Bila kita mandi, niat kerana Allah, dia jadi ibadat. Bila kita keluar nak pergi kerja, kita niat kerana Allah, dia akan jadi ibadat. Sebab itu apa jua perbuatan amal yang kita nak buat, hanya senya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi kata kita akan dapat Allah. Tapi kalau kita niat sesuatu kerana nakkan habuan dunia, kita akan dapatlah apa yang kita nak tu. Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi sebut jaddidu. Perbaharuilah niat kamu. Perbaharuilah niat kamu. Niat kita kena sentiasa tajdid. Tajdid ni maksudnya memperbaharui. Kita memperbaharui niat kita. Sentiasa. Esok ni kita niat hari esok aku nak jadi lebih baik daripada hari ini. Kita niat sebegitu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita niatkan itu, Allah akan permudahkan kita. Kerana niat kita yang ikhlas itu. Sebab itu perbuatan kita, niatlah sesuatu itu kerana Allah. Seringkali kita sebut, kita lihat para ulama dahulu, niat mereka betul-betul ikhlas. Sehingga hari ini kitab mereka kita baca, mereka menyampaikan ilmu mereka dengan seikhlas yang mungkin. Sebab itu kalam nasihat mereka, bila mana kita dengar, terus dia masuk ke dalam jiwa kita. Maksudnya ketika mana dia menyampaikan nasihat itu, ketika mana dia menyampaikan kalam-kalam nasihat itu, kalamnya itu lahir daripada lubuk hatinya yang ikhlas. Itu sebab kekal sehinggalah hari ini. Sebab itu penting ikhlas ni. Dalam kita nak menderma, dalam kita nak bersedekah pun kena lahirkan keikhlasan kita ketika mana kita nak sedekah. Ni bila kita nak sedekah kadang berkira. Ada satu tempat, bukan satu tempat, banyak dah tempat. Bila bubuh dia niat sedekah dia RM10, terbubuh RM50, terbubuh RM50. Nak tunggu mesin tu buat keluar baki, tu tabung tu buat keluar baki. Memang tunggu sampai kiamat lah tak keluar baki pun. Jumpa pula AJK masjid. Tadi ni saya ada bagi saya sedekah tadi ni. Saya nak sedekah RM10, macam mana tak tahu tersedekah RM50. Jadi saya nak minta baki balik lah RM40. Agak-agak nak percaya agak kalau lagu tu. Apa bukti yang kata kamu letak RM50? Buka-buka berlambak 50 dalam tu. Jadi dah itu yang kita sedekah je lah. Kadang gitulah juga kita. Maksud kata, kalau itu dah sememangnya kita ikhlas, sudahlah. Ikhlas yang tu je lah. Kalau ikhlas RM1 je lah. Kalau ikhlas sebanyak itu. Maksud kata ikhlas ni benda yang
ternampak di dalam jiwa kita. Maksud ternampak di dalam jiwa tu maksudnya bila kita nak memberikan sesuatu, kita rasa kita tak akan ingat kembali. Bila kita dah beri, selesai. Tak. Itu maksudnya ikhlas. Maksudnya bila kita dah buat sesuatu, selesai. Kita dah tak ungkit dah. Tak, ni tadi ni penat tu dengar kuliah dah lama, kat sejam dah tu tak habis-habis. Kan duk merepek pak tau, tak faham satu apa pun. Tak. Ni mungut macam tu. Tak. Maksud kata bila kita dah buat satu, dah selesai. Itu cara nak menzahirkan ikhlas tu. Maksudnya dia tak mengungkit kembali. Bila dah mengungkit tu bila dah mengungkit tu akan jadi tak ikhlas tu. Tak. Sebab tu bila bicara tentang ikhlas ni, benda yang cukup penting dalam semua amal. Tak. Dalam semua perbuatan, pekerjaan yang kita buat, mestilah kena ikhlas. Bila sebut ikhlas ni, bila kita dah buat, dah tak ungkit dah. Bila kita dah buat, selesai. Itu ikhlas. Tak. Mana kita buat sesuatu tu tanpa diperintah, tanpa disuruh, kita terus buat. Tak. Itulah cara nak menzahirkan ikhlas tu. Satu. Nombor dua, tak perlu diwar-warkan. Tak. Maksud kata kalau kita nak ikhlas ni, bila kita buat satu benda, tak perlulah kita war-warkan. Cukup hanya kita saja yang tahu. Tak. Cukup cukup hanya kita sahaja yang tahu apa yang kita buat. Tak. Kadang sebab tu dia ada sifat-sifat mazmumah yang lain seperti ujub, seperti sum'ah, seperti riya. Semua itu adalah sifat mazmumah yang lawan kepada ikhlas. Tak. Ujub, sum'ah, lagi apa lagi? Riya. Tak. Takabbur. Itu semua sifat-sifat mazmumah tu. Benda itu akan wujud tak bila mana dah seseorang itu hilang keikhlasan di dalam jiwanya. Maka wujudlah sifat-sifat mazmumah yang tadi ni, sifat-sifat yang keji tadi ni, sifat-sifat yang tak baik tadi ni. Tak. Maka wujudlah sifat ujub. Tak. Maka timbullah sifat sum'ah. Maka timbullah sifat riya. Nak mengwawarkan, nak menceritakan bahawa aku ni seorang yang beribadat. Nak cerita kata aku ni orang yang lebih tahu daripada orang lain. Nak cerita macam tu. Sebab itulah dalam amal cukup hanya sekadar kita saja yang tahu, tak perlulah kita nak cerita pada orang lain. Tak. Kadang ada orang kata, boleh tak kalau kita cerita contoh? Tak. Ni Mat, tadi ni aku sedekah 50, aku hari-hari sedekah 50. Kan? Hang sedekah berapa hari-hari? RM1 je. Hang tak boleh jadi macam aku. Kan? Pasal aku sedekah hari-hari 50. Tak. Kadang orang tanya, boleh tak lagu tu? Tak. Dengan sebab menjadi motivasi pada dia supaya dia sedekah 50. Boleh tak macam tu? Tetap tak boleh. Walaupun kita niat untuk memotivasikan, tetapi cukup sekadar kita kata, kamu sedekah berapa? Aku sedekahlah adalah nilai aku. Kalau boleh sedekahlah banyak sikit. Kan? Apa yang kita ada, kita sedekahlah. Nampak lain tak ayat tu? Daripada kita, aku sedekah 50, hari-hari 50. Nampak lain ayat tu? Tak. Adakah sedekahlah lebih sikit. Rezeki yang kita ada ni Allah bagi. Kadang semua tu rezeki yang Allah bagi bukan milik kita semua. Tak. Ada milik orang dalam tu. Jadi kita bagilah sedikit. Apa yang kita ada rasa nak lebih, kita bagi. Contoh. Tak perlulah kita nak abang kata aku sedekah 100 apa semua. Tak perlulah benda-benda lagu tu. Kita akan timbullah sifat-sifat tadi ni. Kan? Bila timbul lagu tu, dia akan merendahkan orang lain. Dia akan meremehkan ataupun dia merendah-rendahkan orang lain. Hang tak boleh jadi macam aku. Aku kitab semua atas kepala. Hang kitab apa dah? Kan? Aku kitab apa? Sahih Bukhari semua atas kepala aku. Tu dia. Sahih Bukhari, ibu dan ayah tahu tak apa jilid? Sahih Bukhari ada 25 jilid. Kan? Dia kata Sahih Bukhari atas kepala aku, dia kata. Belum masuk Sahih Muslim lagi. Oh, tu dia. Kan? Hang kitab apa yang apa? Tu dia. Bila jadi lagu tu, dia akan timbul perasaan nak merendah-rendahkan orang lain. Itulah sifat yang tak baik sebenarnya. Sedangkan dalam agama tidaklah seumpama itu.
Walaupun dengan harapan kita nak bagi kalam motivasi ataupun kalam nak memotivasikan dia, tapi tak perlulah untuk kita ceritakan kita. Tak perlu kita ceritakan kita. Cukup sekadar kita kata, kita ni boleh nak hafal banyak bana. Contoh nak hafal kitab sikit, hafallah. Kalau takat tu boleh nak hafal, jadilah. Nampak? Lain dengan kita beritahu kata aku hafal 30 kitab semua. Lain lah tu. Itulah maksudnya. Tapi wa'ala kulli hal, mulalah perbuatan kita, sesuatu perbuatan ataupun pekerjaan itu kerana semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Buatlah satu kerja kerana Allah. Bila kita buat kerja kerana Allah, mudah-mudahan kerja itu akan dimudahkan oleh Allah. Bila kita niat kerana dia, kerja itu akan jadi mudah. Tak percaya, cuba buat ibu dan ayah. Cuba kita buat kerja yang kita buat ni hanya kerana Allah. Allah permudahkan. Sebab apa? Sebab Allah tahu hamba ku ni buat kerja kerana dia, lalu aku permudahkan pekerjaan dia. Itulah mudah-mudahan insya-Allah kita doa kepada Allah, semoga Allah kurniakan sifat ikhlas di dalam jiwa kita, mudah-mudahan insya-Allah. Dalam setiap amal yang kita lakukan. Inilah hadis yang pertama pada menyatakan niat yang ikhlas. Hadis yang kedua pada menyatakan larangan terhadap bid'ah di dalam agama. Hadis yang kedua ni bagi menceritakan apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah. Bid'ah tu kita akan terangkan. Dia bid'ah bukannya bed'ah. Bed'ah dia jadi lain, kan? Kamu ni bed'ah, kan? Bed'ah dia jadi lain. Ni bid'ah. Bid'ah ni kita dah jelas dah, ulama-ulama tok guru kita pun dah cerita dah kat kita. InsyaAllah kita akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah. Bid'ah mana yang ada, bid'ah mana yang boleh, tak boleh. Dan apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah tu, dan juga pembahagian bid'ah. Dan kenapa dinamakan dengan ungkapan ataupun lafaz bid'ah. Bid'ah tu dia merujuk kepada apa? Jadi perbahasan berkenaan dengan bid'ah ini kita akan bahaskan pada kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan insya-Allah, semoga Allah permudahkan pertemuan kita nanti insya-Allah. Jadi kita berhenti takat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang seterusnya pada kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah permudahkan. InsyaAllah selepas kuliah ini kita akan adakan bacaan tahlil. Jadi saya mohon untuk ibu dan ayah saya untuk ambil bahagian dalam bacaan tahlil ni. Ataupun kita nak azan dulu, terus buat tahlil. Terus buat tahlil insyaAllah.